kita kena tukar sistem yang ada hari ini. Jadi kalau saya tersilap cakap dan akhirnya kita terlalu taksub kepada parti tersebut dan hilang. Di peringkat UMNO sendiri, ada tak semacam school of politics ke ataupun bengkel-bengkel ke yang dibuat untuk ahli-ahli parlimen supaya dia memahami rules and regulation, cara berdebat, adab dan akhlak, tak keluar statement-statement yang memalukan kerajaan dan sebagainya. Dan Syarif, saya rasa soalan tu wajar kita fikirkan menyeluruh untuk semua pihak. okay. Sama ada setiap pihak ada skim ataupun cara dalaman untuk mengurus kualiti perbahasan dan kenyataan yang keluar oleh pemimpin-pemimpinnya. Sudah tentu topik kita hari ini parlimen, tetapi saya ingat prinsip itu terpakai untuk semualah. Kadang-kadang bukan dalam parlimen pun, dalam forum macam hari ini, dalam ceramah, dalam kenyataan yang keluar di media dan sebagainya, perlu ada training. Dan training ini bukan hanya dari segi kualitinya, tetapi hemahnya dan juga bagaimana kita membuat poin politik. Sebab kita tak boleh nafikan ialah hari ini kita nak play nice, kita nak bercakap dalam forum yang harmoni antara kita tiga ni. Tapi akhirnya kita tiga sedar, kita keempat-empat tahu ahli politik sudah tentu akan nak score political point. Itu satu hakikat politik yang tak boleh lari. YB Syed Saddiq akan kritik UMNO, saya punya kerja pun akan memberi kritikan yang saya rasa adil terhadap Pakatan Harapan. YB Nik Nazmi pun sama benda tu akan berlaku. Persoalannya, adakah ada kesediaan daripada kesemua pihak untuk ada satu batas, batas apa yang kita nak tentukan supaya tidak melebihi batasan tersebut. Contohnya, jangan sentuh personal, jangan bawa family dalam apa-apa kritikan dan sebagainya, jangan mencaci. Saya rasa itu is a very low bar, bukan susah sangat nak ada standard tersebut. Cuma dalam budaya politik ataupun iklim politik yang agak panas lewat ini, berapa orang di kalangan kedua-dua belah pihak yang sedia untuk meletakkan batasan itu? Satu, dari segi institusi, yang mana dalam segala program School of Politics kita, yang saya tak boleh kongsilah secara detail, perlu ada unsur tersebut. Tetapi setiap individu yang mewakili parti itu pun perlu ada kebertanggungjawabaan untuk set dia punya own limit. Sebab kadang-kadang kita tak boleh suruh orang yang letakkan limit kepada kita. Tetapi kita sendiri, selain bertanggungjawab kepada parti kita, selain bertanggungjawab kepada orang dalam parti kita, juga bertanggungjawab kepada sistem politik Malaysia. Jadi kalaupun saya orang UMNO, saya ada tanggungjawab kepada orang UMNO, betul. Tetapi saya ada juga tanggungjawab sebagai orang yang ada sikit pengaruh, tak banyak, ada sikit pengaruh dalam kalangan orang muda Malaysia. Jadi kalau saya tersilap cakap, saya buat benda yang tak berapa betul, bukan hanya UMNO yang terkesan, bukan hanya saya terkesan, tapi sistem politik itu secara keseluruhannya terkesan. Jadi saya ingat tanggungjawab itu pun hadir kepada individu itu sendiri, tak kira parti, untuk dia set the standard saya. Dan harapan kita adalah orang muda lah boleh menjadi contoh kepada pembaharuan yang positif ini. YB Nik Nazmi, adakah dalam parlimen sekarang memang tak ada langsung serangan personal issue, ataupun itu dah jadi perkara biasa untuk serang ataupun peli personal issue seseorang? YB Nik Nazmi, benda tu berlaku lah, dan dia macam diorang kata the usual suspect lah. Yang dua-dua belah pihak ni yang mungkin akan gunakan benda ni. Macam saya takkan sebut nama, tapi kalau pergi ke parlimen tu tiap hari kita akan pasti 2-3 suara ni kita akan dengar suara dia, sama ada speaker bagi dia bercakap, tak bagi dia bercakap, mereka akan tetap, suara dia akan tetap ada lah. Tapi bagi saya yang paling penting, macam ada disebut tadi oleh saudara Syarif, pertama ialah kita kena tukar sistem yang ada hari ini dari segi dan ia sebenarnya ada progress. Sebab sebelum ini politik di Malaysia ini adalah winner take all. Makna kalau kita menang, kita dapat semua. Yang kalah ni tak dapat sekumit pun tak dapat daripada sistem ni. Mereka dipinggirkan terus. Dan dengan kita lihat ada perubahan parti politik sama ada 2018 dan kali ini tahun 2020 berlaku dalam negara kita, maka kita tengok mungkin sistem kita akan semakin
menerima keadaan bahawa mungkin politik akan berubah dan tidak akan memberi tempat kepada mereka yang kalah juga. Sebagai contoh di bawah Tan Sri Ariff dulu, waktu beliau jadi speaker, kita lihat banyak JKPK, itu Jawatan Kuasa Pilihan Khas ataupun Select Committee diwujud yang melibatkan penyertaan kedua-dua belah untuk memantau kerajaan. Malah kita tengok buat pertama kali PAC dipengerusikan oleh wakil pembangkang, dan bila misalnya ada ketua PAC ni berhijrah tukar parti, wakil-wakil kerajaan juga yang memberi tekanan supaya ia dipulangkan kembali kepada pembangkang. Jadi sistem ini semakin berubah dan saya berharap dengan speaker yang ada pada hari ini ia dapat diteruskan, kerana keadaan waktu ini adalah waktu terbaik untuk kita realisasikan, kerana keadaan politik adalah tidak menentu dan begitu dekat antara kedua-dua belah. Jadi bagi saya tidak ada rugi bagi mana-mana pihak yang nak memperbaiki sistem ini, sebab hari ini kita bangun mungkin kita kerajaan, esok kita bangun kita mungkin pembangkang dan seterusnya. Dan saya nak sentuh last sekali, kalau kita lihat sebenarnya di luar, kalau di lounge dan sebagainya, hubungan antara ahli parlimen majoriti besar tidak ada masalah. Ramai yang boleh minum teh tarik dan sebagainya, sampai kadang-kadang orang kat bawah ni dia marah. Sebab dia duk fanatik sokong YBA, YBB ya. Lepas tu bila dia tengok YB ni duk gaduh, duk ni maki, lepas tu luar dia minum teh tarik sekali. Dia kata apa hal kok kita duk gaduh kat bawah, dan tengok bos-bos kita boleh berada sama dia orang kan. Jadi benda tu bagi saya sebenarnya ada. Tapi kadang-kadang dia orang nak tunjuk. Tapi kita dah lama tak. Ya, saya. Boleh. Kita dah lama teh dia orang. boleh minum teh anytime. Kena. Kita berempat ni insya-Allah kena cari masa. Secara jujur, ahli parlimen dia lebih berkiblatkan keputusan parti ke ataupun berkiblatkan kepentingan rakyat? YB Syed Saddiq. Dua-dua. Dia kalau tengok kepentingan parti tu berkiblatkan kepada rakyat, akhirnya dia samalah. Masalahnya apabila prinsip perjuangan parti itu terpesong dan tidak lagi bersama dengan rakyat, dan akhirnya kita terlalu taksub kepada parti tersebut dan hilang punca ataupun prinsip politik kita. Itulah di mana mulanya masalah dan masalah yang lebih besar. Dan saya rasa khususnya bagi generasi muda lah, zaman di mana ketaksupan parti itu akan menentukan hala tuju Malaysia telah bertamat. Banyak rakyat Malaysia tidak lagi taksub kepada mana-mana parti politik. Mereka boleh ubah, dan saya rasa pilihan raya lepas membuktikan perkara ini. Dan bukan saja pilihan raya lepas, kita lihat pilihan raya kecil yang selepas pilihan raya umum menunjukkan rakyat boleh berubah-ubah. Tanjung Piai contoh, masa pilihan raya umum kita menang, tapi pada pilihan raya kecil kita kalah, dan kalah boleh kata tersungkur lah. Dan kita perlu jujur dengan diri kita bahawa rakyat sekarang dah lebih bijak. Mereka pandai memilih, mereka tidak lagi taksub kepada mana-mana parti politik, dan mereka berani untuk menghukum parti politik yang tidak lagi berasaskan kepada kepentingan mereka. Sebab itu dalam bab ini saya rasa semua parti politik kena faham denyut nadi rakyat ini, perubahan politik berskala besar, kerana jika mereka lalai dan mereka masih ingat bahawa ketaksupan politik adalah perkara yang paling penting, iaitu dihabis ataupun sokongan mereka itu sama sahaja. Kalau saya ada 1 juta ahli, 1 juta ahli ni memang undi saya dan keluarganya semua undi saya, that time is over lah. Kita boleh lihat banyak parti-parti politik di mana keahlian mereka tidak ramai tetapi menang kerusi dan begitu besar sekali, dan parti politik yang ahlinya ramai tetapi kerusi tidak banyak. Saya rasa perubahan politik ni agak ketara, khususnya bagi generasi muda.